الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واخلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh mulia ini dapatlah kita bersama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam majlis ilmu, ataupun kita berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya-Allah kita doakan semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah. Jadi mesti tuan-tuan tak kenal tak siapakah yang bercakap di hadapan inilah. Jadi ada pepatah kata tak kenal maka berkenal-kenalan lah. Ada yang kata tak kenal maka tak cinta dan sebagainya lah. Jadi hari ini kita akan, sebelum kita masuk kepada perbahasan ataupun perkongsian ataupun ulang kaji kita pada malam ini, suka saya kenalkan sedikitlah diri saya, dan kita boleh kenal-kenal lagi lah lepas ni insya-Allah. Jadi nama saya Muhammad Najmi bin Saiful Amri. Berasal daripada Kuala Lipis, Pahang. Cuma awal lepih Cuma bekerja di sinilah. Bekerja di Kuantan. Bermula bulan 12. Kita bulan 12 tahun lepas lah. Seketika pulang daripada Mesir, alhamdulillah. Kemudian bekerja di Kuantan ni lah. Menjadi imam di Masjid Tanjung Api dan juga bekerja di Poliklinik Ar-Razi, perubatan dan X-ray. Kan, jadi tuan-tuan biasa pergi tak Poliklinik Ar-Razi Okay, dari situlah tempat kerja di Cawangan Meletau. Okay. Dan alhamdulillah lah, tahun lepas telah menamatkan pengajian di Shubra, Mesir. Tahun ni alhamdulillah direzekikan oleh Allah untuk ke sinilah, berhijrah, bermusafir ke sinilah insya-Allah. Dan lepas ni kita boleh kenal-kenal lagi tuan-tuan insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita bermacam-macam nikmat. Kan? Allah bagi kita nikmat yang terbesar yang Allah bagi, nikmat apa tuan-tuan? Iman dan juga Islam. Yang mana dengan nikmat ni lah membolehkan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Membolehkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bagi juga kepada kita ini tambahan satu lagi, nikmat yang terbesar adalah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan kita. Allah bagi kita sihat pada hari ini. Kita boleh duduk, kita boleh mendengar, kita boleh mengulang kaji dan sebagainya pada hari ini. Itu satu nikmat yang Allah bagi kepada kita. Satu pepatah ada menyebut, disebutkan apa? La in syakar, disebutkan apa? Asyukru tarakal ma'siyah. Kan? Tanda kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bila mana kita meninggalkan maksiat. Itu tanda kita bersyukur. Sebab apa tuan-tuan? Allah bagi kita macam-macam nikmat. Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi tadi, dan tanda kita ni bersyukur adalah dengan cara kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan dosa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kita bersyukur. Jadi kita kena membuktikan bahawa kita ni hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni, sebelum kita masuk, kalau tajuk yang saya letakkan tu adalah sejarah 25 orang Rasul. Malam ni kita akan tengoklah sedikit pengenalan
berkaitan dengan 25 orang Rasul yang wajib kita imani. Kan, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, nabi terakhir, penutup segala nabi. Jadi berkait juga dengan 25 orang Rasul yang kita nak bincang hari ini, tuan-tuan. Dia sebenarnya berkait juga dengan apa yang berlaku pada hari ini. Kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan perempuan sekalian, bagaimana saudara mara kita yang berada di Palestin, yang berada di Lebanon, yang berada di Syria dan sebagainya, berada di Palestin, di Gaza, di Rafah, di Khan Yunis dan sebagainya, hari ini dilenyak. Dia pun kata dilanyak selanyak-lanyaknya, kan, diseksa, dizalimi oleh rejim Zionis laknatullah. Kan, yang terbaru, tuan-tuan. Sebelum tu nak tanya tuan-tuan, kita dah masuk hari ke berapa dah bermulanya taufan Al-Aqsa ataupun kezaliman yang berlaku kepada saudara mara kita? Setahun lebih lah, tuan-tuan. Kan, setahun kalau ikut malam ni 20 hari bulan, 13 hari. Kan, bermula 7 Oktober tahun lalu. Jadi kita kena ambil tahu, tuan-tuan, hai umat Islam, isu Palestin ni bukan isu kemanusiaan semata-mata. Kita kesian orang kena mati, kena bom dan sebagainya. Ya, tapi dia adalah membabitkan tanah umat Islam itu sendiri. Membabitkan akidah kita, saudara se-Islam kita. Isu Palestin ni bukan isu kemanusiaan semata-mata, tapi ialah isu akidah kita, isu umat Islam. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Disebut dalam Al-Quran Masjid Al-Aqsa bahawa Nabi SAW pernah menjejakkan kaki di Masjid Al-Aqsa. Ini membuktikan bahawa Masjid Al-Aqsa, bumi Palestin ni adalah bumi para anbiya, bumi para nabi yang pernah dijejaki oleh para rasul, para nabi. Antaranya nabi apa, tuan-tuan? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Yusha' bin Nun dan sebagainya lah. Kan, banyak lagi yang kita para rasul lah yang pernah menjejakkan kaki ke bumi Palestin, yang memimpin satu ketika dahulu kaum Bani Israel. Yang mana akhirnya mereka ni ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel ni, tuan-tuan, daripada zaman Nabi apa lagi? Rasul apa lagi? Bermulanya kaum Bani Israel menjadi rasul. Bermula Nabi Ishaq. Nabi Ishaq sampailah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kan, itu rasul, tuan-tuan. Di tengah-tengahnya antaranya dipenuhi dengan nabi-nabi, para nabi yang tidak, wa minhum lam naqsusum alaik wa minhum lam naqsusum. Ada yang diceritakan kisahnya, ada yang tak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya. Sebab tu bila ada orang tanya kenapa, kan, dia ada satu soalan, kenapa nabi ni kan turun dekat tanah Arab je? Kenapa Nabi di kalangan orang Arab sahaja? Jawapannya, tuan-tuan, apa jawapan dia? Jawapan dia salah. Nabi bukannya hanya turun di tanah Arab sahaja. Seperti mana yang saya sebut tadi, ada yang diceritakan oleh Allah SWT, ada yang tak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita nak sebut pada malam ni, bahawa kita kena ada usaha, kan, untuk membantu saudara mara kita. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita usaha selagi mana kita mampu. Kan, apa kemampuan yang kita ada di Malaysia hari ini, kan, untuk kita bantu saudara kita di Palestin. Tuan-tuan rasa apa bantuan yang kita boleh bagi? Kan, yang pertama kita doa lah. Kita doa kepada mereka, baca kunut nazilah dan sebagainya. Itu satu usaha kita. Kita berdoa Allah beri kemenangan kepada saudara kita di Palestin. Yang kedua apa, tuan-tuan, yang kita boleh buat lagi? Kita hari ini kita semua ada media sosial. Saya yakin tuan-tuan semua ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Jadi kita gunakan media sosial yang ada ni untuk kita upkan berkaitan isu Palestin ni supaya orang lain pun sedar. Kan?
Itu satu jihad kecil kita yang kita boleh buat. Kita upkan, kita doakan dalam tu supaya orang lain, bila setiap orang like itulah dapat pahala kepada kita juga. Itu satu saham kita di sana. Yang ketiga apa kita boleh buat tuan-tuan? Kita memboikot produk-produk berkaitan dengan Israel ni lah. Berkaitan Amerika dan sebagainya. Itu antara jihad kita lah yang kita boleh laksanakan, insya-Allah. Semoga Allah kira sebagai satu saham di sana, insya-Allah. Jadi pada hari ini, kalau kita tengok tuan-tuan tak, bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa ratus ribu nabi yang ada sebenarnya. Kan dari dalam satu riwayat menyebut nabi ini ada 120,000. Rasul ada 315. Kan yang wajib kita imani adalah 25 orang rasul. Dalam 25 orang rasul itu, adanya dipanggil sebagai rasul ulul azmi. Apa makna ulul azmi tuan-tuan? Yang paling banyak sekali ujian, yang paling banyak sekali mehnah yang Allah bagi kepada mereka. Siapakah rasul ulul azmi ni tuan-tuan? Kita sebut yang pertama, Nabi apa? Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim dikisahkan ketika berhadapan dengan Namrud. Qulna ya narukuni bardan wa salaban ala Ibrahim. Allah memerintahkan kepada api ya narukuni bardan wa salaman, jadilah api itu sejuk ke atas Ibrahim. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Yang kedua Nabi apa tuan-tuan? Nabi Musa berhadapan dengan raja yang sangat zalim, iaitu Fir'aun laknatullah. Fir'aun dan sekutu-sekutunya, Qarun dan Haman. Itulah sekutu-sekutu Fir'aun. Kan kalau kita pergi ke, alhamdulillah, kalau berkesempatan ke Mesir, ada satu sejarah yang sangat hebatlah, kan, yang dikagumi oleh manusia pada hari ini. Kan, tetapi diduduki oleh insan yang sangat hina. Iaitulah piramid. Kan, kita tengok hari ni, kalau kita Google pun tahu dah. Hari ni mudahnya tuan-tuan, Google je. Piramid di Giza. Akan keluarlah satu rectangle, kan, segitiga. Ada banyak piramid ni, tapi ada satu piramid yang besar. Disebutkan dalam tu lah tinggalnya Fir'aun. Kan, berhadapan, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, kan, membawa Bani Israel menyelamatkan akidah, merentasi Laut Merah. Akhirnya Allah menenggelamkan, memusnahkan Fir'aun di dalam laut tersebut. Okey, itu kedua Nabi Musa. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi apa? Nabi Isa. Kan, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kan, apa nama? Dilawan oleh kaumnya sendiri. Nak bunuh, nak salib Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan ada riwayat menyebutkan Nabi Isa masih hidup lah sampai hari ini, dah akan turun pada hari kiamat esok. Kan? Yang keempat, Nabi apa tuan-tuan? Nabi yang membina bahtera, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh ni tuan-tuan, anak beranak dia pun tak nak ikut Nabi Nuh. Dia ajak naik bahtera, isteri Nabi Nuh. Maka dia tetap tak nak ikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kan? Itu ujian, dan akhirnya Allah memberi satu banjir yang besar, dan yang duduk dalam bahtera itulah yang selamat. Yang kelima tuan-tuan, tak lain tak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dibunuh oleh kaumnya, ditentang habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy. Termasuklah pak saudara Nabi sendiri nak menentang Nabi SAW, dan pak saudara Nabi juga, iaitu Abi Talib,
yang melindungi Nabi SAW. Dibaling batu tuan-tuan. Tak, ketika Nabi pergi ke Taif, berdarah kepala Nabi sehingga darahnya mengalir sampai ke kaki. Tak. Dan banyak lagi lah kita sebut cubaan-cubaan, ujian-ujian yang datang. Dan akhirnya Nabi SAW rahmatan lil alamin, diutuskan kepada seluruh alam ini. Kalau kita tengok para Nabi dan Rasul, dah, sebelum Nabi Muhammad diutuskan kepada kaum mereka sahaja. Kan dalam Quran sebut apa? Nabi apa tuan-tuan? Sebagai contoh lah kita ambil. Nabi Musa kan kepada kaum Bani Israel. Ada. Nabi Nuh kepada kaum dia sahaja. Nabi Lut dan sebagainya. Kan, tetapi Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dah, semuanya mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut agama kita, iaitu agama Islam. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan sekalian, para nabi, para rasul ni juga diberikan mukjizat. Kan? Mukjizat yang diberi kepada mereka ini. Sebagai contoh, Nabi Musa diberikan apa? Diberikan tongkat. Kan? Untuk bila mana Allah suruh ketuk tongkat tersebut, maka Nabi Musa ketuk dan bertukar menjadi ular yang memakan segala sihir-sihir Fir'aun itu. Sebab tu zaman Nabi kita tengok. Contoh zaman Nabi Musa. Yang paling terkenal pada waktu tersebut, siapa yang paling hebat berkaitan dengan ilmu sihir ni, kan, maka dia yang paling hebat sekali, orang pandang. Zaman Nabi SAW, apa yang orang pandang sekali zaman tu tuan-tuan? Orang pandang apa? Syair tak? Syair yang paling hebat, maka dialah akan diangkat. Maka Allah memberi Nabi satu syair, satu kitab yang tak mampu ditandingi oleh mana-mana syair sekalipun, iaitulah Al-Quranul Karim. Kan, dan banyak lagi. Zaman Nabi Daud dan sebagainya lah. Okey. Benda faedah kita belajar sirah Nabi ni. Syekh Ramadan Al-Buti menyebutkan faedah dia adalah, kalau kita baca sirah Nabi SAW lah kan, antara faedah yang utama dia apa? Dapat menjadi dia, sirah Nabi ni menjadi satu sumber hukum dalam Islam lah. Kan, bukan sekadar kita belajar sahaja, bahkan ia menjadi sumber hukum dan akan memberikan kita kefahaman, menambahkan keimanan kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran tak, kita jangan lupa juga untuk mentadabbur Al-Quran. Okey? Kita tengok, kita baca maksud Al-Quran itu sendiri. Kan? Kita baca bagaimana kisah Nabi Yusuf sebagai contoh, surah Yusuf. Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nabi Yusuf mimpi kan, nampak sebelah apa tuan-tuan? Sebelah bintang tak? Sujud kepada Nabi Yusuf. Kan? Tu sebagai contoh. Kita banyak lagi lah kan, khalidina fiha abada. Maksudnya saya nak sebut hari ni, kita baca Quran, kita kena tadabbur juga. Kan, kita duduk dalam syurga, khalidina fiha, Allah sebut kekal selama-lamanya. Kan, radhiyallahu, Allah meredai dan sebagainya lah. Okey. Jadi pada saya ni tuan-tuan, antara yang saya ambil sebagai bahan bacaan saya lah, ada satu buku, kan, iaitu Sejarah 25 Orang Rasul, The History of Prophet. Kan, yang ni dalam ni dia cerita pasal 25 orang Rasul lah. Yang kita boleh tengok. Di depan ni dia cerita pasal pendahuluan. Jadi disebutkan apa? Sebagai orang Islam, satu daripada rukun iman kita ialah mempercayai akan sekalian Nabi dan Rasul. Daripada Nabi Adam hingga Nabi SAW. Adapun tujuan utama kedatangan Nabi dan Rasul itu adalah untuk membimbing manusia ke arah suatu kehidupan yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kita kena percayai, kita kena imani.
tak adanya hari akhirat. Saya tertarik tuan-tuan dengan kesyahidan Panglima Hamas, tak, Syekh Yahya Sinwar, yang telah pergi meninggalkan kita pada hari Khamis 2 hari lepas kan. Apa tuan-tuan kata-kata Yahya Sinwar? Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, antara yang dia kata apa? Diserahkan apa? Diserahkan nyawa dia ni kan, untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bagilah, maksudnya disebut kejayaan dia adalah bila mana dia mati dan nyawa dia dapat ke musuh dan dia dah syahid menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, lebih kurang gitulah maksud dia. Dan banyak lagi tuan-tuan. Sinwar ni kata, kan, dia kata apa lagi tuan-tuan? Dia kata semua kita akan mati. Betul tak? Semua kita akan mati. Cuma kita ni nak mati yang paling mulia sekali lah. Kan? Dia kata tak, dalam ketika dia bercakap di depan kan, dia kata dia tak nak mati dengan aksiden dan sebagainya. Dia nak mati ketika mana dia ni dapat berhadapan dengan tentera Israel. Kan, ketika mana dia syahid menuju Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Yahya Sinwar bukti kepada kita bahawa apa? Bahawa perjuangan menegakkan agama Islam ini perlu kita laksanakan sehingga ketitisan darah kita yang terakhir. Kalau kita tengok satu video tuan-tuan tak, ketika Yahya Sinwar ni mula orang ingat bukan Yahya Sinwar, tapi bila mana Hamas mengeluarkan kenyataan yang rasmi pada malam semalam, maka betul lah itu Yahya Sinwar, panglima mereka yang tidak menyorok di terowong, kan, tidak menyorok di dalam tempat persembunyian dan sebagainya, tidak takut, tetapi duduk di barisan hadapan menentang tentera laknatullah. Itu kehebatan. Nak katanya ketika dia di akhir ayat dia sekalipun tuan-tuan, dia tetap ada usaha. Tak, dibaling kayu tak, dibaling kayu ke drone yang datang ke dia lah. Kan? Saya rasa video ni dah viral lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri insya-Allah. Kan? Maksudnya ketitisan darah yang terakhir sekalipun sebelum Israel membom, menembak kepalanya sehingga syahid, dia tetap ada usaha untuk menegakkan, membantu, membebaskan bumi yang tercinta, bumi kebanggaan, bumi Palestin. Menegakkan agama Islam. Kan? Dan mereka ni Zionis ingat ketika bila dibunuh Yahya Sinwar ni meninggal, syahid Yahya Sinwar ni, dia ingat Hamas dah lemah. Tidak tuan-tuan. Bahkan pembunuhan Yahya Sinwar inilah yang memberi semangat baru kan kepada umat Islam khususnya di Palestin untuk terus mempertahankan bumi yang tercinta. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok satu sejarah yang panjang berkaitan dengan kaum Bani Israel, yang mana kaum Bani Israel ni adalah yang paling ramai di kalangannya para nabi dan rasul. Bermula Nabi Ishak beranak pinak melahirkan Nabi Yakub, beranak pinak melahirkan Nabi Imran dan Yusuf, beranak pinak berketurunan melahirkan Nabi Musa dan Nabi Harun, sehingga Nabi Ilyasa. Nabi Yusuf beranak pinak melahirkan Yahuda dan Yahuda. Yahuda beranak pinak melahirkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan Daud beranak pinak melahirkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai kepada Siti Maryam, dan si Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yahuda atau nama lain adalah Yahudi, beranak pinak sampailah kepada anak cucu Yahudi pada hari ini, dan daripada Nabi Yusuf sehingga melahirkan Bunyamin, sehingga Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Okey, kita tidak melaknat kaum Bani Israel tuan-tuan, yang mana mereka ni kita masukkan yang dulu, yang ada para nabi ketika itu. Tidak. Kita melaknat hari ini adalah tentera Israel, orang-orang Yahudi
Tak, yang mana mereka dah meninggalkan ajaran kitab-kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, mereka mentolak tambah. Sebagai contoh kitab Injil, tak, ditolak tambah dan sebagainya. Akhirnya mereka sesat sampailah ke hari kiamat dan Allah melaknat mereka. Tak, padahal kaum Bani Israel ni tuan-tuan, tak, Allah bagi mereka ni banyak dah nikmat. Kan, sebagai contoh satu nikmat terbesar yang Allah bagi dah. Ketika mana Nabi Musa kan membawa kaum Bani Israel menuju ke Palestin, keluar daripada Mesir. Dalam perjalanan itu tuan-tuan, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, kan, meninggalkan kaum Bani Israel di bawah dengan Nabi Harun. Kan, masuk dalam perjalanan tu tuan-tuan, dalam Quran sebut manna wassalwa. Mereka ni mengadu, kan, kami lapar dan sebagainya. Maka Allah bagi makanan daripada syurga. Kemudian Allah memayungi awan, ghamam, kan, dalam Quran surah Al-Baqarah sebut. Apa ayat tuan-tuan? Manna wassalwa, kan. Dia memayungi awan. Tetapi mereka ni tetap tidak bersyukur. Ketika lepas Nabi Musa naik 40 hari di Bukit Tursina itu, Nabi Musa turun kembali. Turun-turun mereka dah menyembah berhala, menyembah Samiri. Kan? Kan, kalau siapa yang berkesempatan, itu dulu saya alhamdulillah berkesempatan lah. Pergi ke Bukit Tursina ni, kita tengok macam mana Nabi Musa naik. Kan, macam mana ketinggian Tursina ni tuan-tuan. 2 jam lebih naik atas. Paling laju. Paling lambat 5-6 jam lah. Sampai orang dah siap solat subuh baru sampai. Kawan-kawan ada lah. Kita naik, maksudnya adalah kawan saya seorang naik 2 jam. Paling laju tu 2 jam. Naik atas, adalah kawasan dia, pergi tengok. Kawasan yang dipercayai tempat Nabi Musa duduk bercakap dengan Allah SWT. Dan juga kawasan daripada situ kita nampak bukit. Yang mana bukit yang sudah hitam. Kan? Adalah kisah di sebalik bukit itu. Nak turun tu tuan-tuan, nak naik atas sedap ni sejuk. Turun tu panas. Sebab apa panas? Sebab turun dalam pukul 12 lah, tengah hari dah turun. Naik pukul 1 pagi. Kan, naik, lepas tu saya khabar siapa lambat memang akan sampai waktu cerah lah, pukul 6 pagi baru sampai. Siapa cepat pukul 3 dah sampai dah. Kan, atas tu suhu dia tuan-tuan, suhu dia berapa darjah Celsius? Kalau kita kat Malaysia berapa darjah Celsius? 30? 33 gitu lah kan, 30 ke 33 lah. Di sana tuan-tuan, atas tu negatif 1. Tapi tak ada salji lah, negatif 1. Kan, jadi memang nak katanya sejuk. Dan Arab ni lah kita sebut, perangai orang Arab ni bila kita terhad, payah dapat makanan, maka dia akan jual mahal sangat lah, terlalu mahal, 6 kali ganda daripada harga bawah. Kan, kita pun tapi taklah sampai macam tu dah, 6 kali ganda. Ni sebut antara sebab juga kenapa Nabi turun di kalangan orang Arab. Kerana apa? Kerana akhlak ataupun perangai orang Arab ni sendiri yang kasar, yang degil, yang tak nak ikut, yang payah. Tak berbanding kita orang Asia ni lembut. Sebab tu bila kita pergi sana, dia akan panggil kita ni ahsan nas. Kan? Ahsan nas ni apa maksud dia tuan-tuan? Sebaik-baik manusia. Anta ahsan nas, sebaik-baik manusia, sini beli barang aku. Kan? Dipanggil kita. Anta min Malaysia, ayuh Malaysia. Maksud kita orang diraikan, kita orang Malaysia. Tak, kita ni orang yang lemah lembut. Berbanding dengan mereka tuan-tuan, tak lemah lembut dah. Bas kat sana tak berhenti tuan-tuan. Dia slow je. Nak turun pandai-pandai lompat, nak naik pun pandai-pandai lompat. Bukan laki je, makcik pun lompat. Itu. Nak katanya sedikit kehidupan di sana lah. Okay, traffic light ada tuan-tuan, tetapi macam tak ada. Okay, kan, semua langgar traffic light, macam tak ada traffic light. Bila bergaduh di sana, bergaduh bukan main lah, bukan pakai barang punya, pakai kaca dan sebagainya tak. Kan, tapi mereka ni ada juga, bukan kata semua buruk tak. Di sana di Mesir ni pusat lubuk ilmu tuan-tuan. Tak, di Masjid Al-Azhar satu lubuk ilmu. Kan, mereka ni bila gaduh dah habis dah ni.
Dah berdarah habis dah muka. Last sekali boleh salam. Sallu ala nabi. Selawat ke atas Nabi. Settle. Balik rumah. Kan? Bila bergaduh tadi jam ni. 1 kilo jam. Bergaduh tengah jalan. Tak kira dah. Kan? Bila sallu ala nabi selesai. Kan? Dan mereka ni tak simpan dalam hati. Kan? Perangai mereka dah habis tu habis lah. Settle dah. Dah. Itu antara kebaikan ni lah. Dan banyak lagi lubuk ilmu dan sebagainya lah. Banyak lagi tuan-tuan. Bukan tak ada kebaikan. Saya cerita tak banyak kebaikan. Lubuk ilmu. Kita sebut apa lagi. Makam-makam para alim ulama di sana. Imam Asy-Syafi'i di sana. Dan banyak lagi lah. Okey. Itulah kita sebut perangai. Ataupun tabiat kehidupan orang sana lah. Yang menjadi pengalaman kepada kita sendirilah. Okey. Jadi tuan-tuan, daripada Nabi kita sebut tadi Nabi Ishaq sampai Nabi Isa ni adalah semuanya daripada kaum Bani Israel. Kan? Antaranya lagi kita sebut pembohongan ataupun sifat yang buruk yang ada pada Bani Israel ni apa tuan-tuan? Mereka ni membuang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Menipu Nabi Yaqub. Mengatakan bahawa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala dan sebagainya kan. Padahal mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Hendak membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan sebagainya. Okey. Dan akhirnya tuan-tuan puan sekalian, Nabi yang terakhir yang mana dalam bagi orang Bani Israel ni, orang Yahudi ni menganggap apa? Dia menganggap Nabi Israel mungkin daripada kalangan kita juga. Kan? Sebab dalam kitab Injil ada tulis macam tu. Tetapi tidak tuan-tuan. Bila mana mereka anggap macam tu, tetapi sebenarnya tidak. Nabi terakhir adalah daripada kalangan kaum Arab. Itu Nabi SAW. Kan? Yang kita boleh sebut pada malam ni. Kan? Nabi terakhir yang mana Khatimul Anbiya. Yang mana Nabi ikutan bagi semua manusia. Tak ada Nabi dah selepas tu. Kan? Siapa mengaku Nabi tu berdoa lah orang kata. Kan? Kan? Lepas Nabi meninggal, ramai mengaku Nabi tak. Musailamatul Kazzab. Dan sebagainya lah. Termasuk negara kita pun. Ada juga Nabi punya. Kan? Tapi tak boleh percaya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ikut pula. Nabi yang terakhir, Rasul terakhir adalah Nabi SAW. Sebut dalam Quran banyak ayat-ayat. Okay? Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita wajib beriman kepada Rasul ini. Iaitu rukun iman kita lah. Termasuk iaitu beriman kepada Rasul. Okey, sesungguhnya sebagai sebuah kitab suci yang teragung, Al-Quran mencakup bagai pengetahuan dan hikmah yang tidak akan habis digali oleh umat manusia sampai akhir zaman kelak. Juga adalah satu kitab yang mampu memberikan bimbingan dan pedoman hidup yang indah. Okay. Salah satu kehebatan Al-Quran ni adalah bila mana dalam Quran ceritakan tentang 25 orang Rasul ni lah. Kan? Satu keunggulan Al-Quran. Ditinjau dari segi kemampuan atau potensi Al-Quran dalam berikan bimbingan serta kandungan bersejarahnya, kita sebut adalah satu kitab suci yang menggabungkan sekali. Para Nabi dan Rasul itu memanglah secara biologinya seperti kita, cuma dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka tentang kesucian nurani serta mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, para Rasul ni untuk membawa risalah, untuk menyebarkan bahawa keimanan kepada Allah adalah tunjang utama. Dan kalau kita tengok kisah Nabi SAW, ketika mana kita sebut Nabi mengumpulkan orang Mekah, mengumpulkan di satu bukit, di bawah satu bukit. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata apa? Kalau aku tanya kepada kamu, di belakang bukit sana ada tentera musuh hendak menyerang Mekah, kamu percaya tak? Semua kata percaya waktu tu. Betul tak? Semua percaya. Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, percaya belaka.
Kan? Tapi Nabi kata, kalau aku tak bagi tahu kepada kamu bahawa ada Tuhan selain nenek moyang kamu dan ada hari kehidupan lain, iaitu kehidupan akhirat setelah kita mati, adakah kamu percaya? Maka puak-puak yang tak suka Nabi ni, yang menentang Nabi ni kata apa? Mereka tak percaya. Bahkan Abi Lahab kata apa? Celaka kamu wahai Muhammad. Tak, maka turun wahyu tu, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tak? Itu yang kita nak sebut. Kan? Bahawa tuan-tuan, apa nama tadi? Beriman kepada Allah ni adalah rukun iman yang pertama lah, yang paling asas sekali. Tak? Kemudian beriman kepada Rasul. Kemudian beriman kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari akhirat dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai Islam, kita kena percayalah benda tu. Kan? Jangan kita tak percaya pula. Ada alam barzah. Bukan alam bazrah, tuan-tuan. Kita tuan-tuan pernah dengar alam bazrah? Kan? Pengikut Ayah Pen, ada video tak? Dia kata Ayah Pen apa? Naik ke langit kan? Kan? Dan juga apalah berkaitan tak silap, akhirnya disebut bukan alam barzah tapi alam bazrah. Jadi itu benda yang mengarut lah tuan-tuan, yang kita kena elakkan. Okay? Maka dengan kesedaran tentang tingginya nilai pengajaran yang tekan dalam kisah para Nabi Rasul itu, maka kami susun karya yang mengandung kisah para Rasul yang utama, yang tersebut riwayatnya dalam Al-Quran, agar ada manfaat kepada anak-anak kita khususnya dan masyarakat. Buku ni kami susun dengan gaya bahasa yang mudah lagi menarik, supaya datangkan minatlah kepada kita semua untuk belajar sirah Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, kan ada seorang ulama mengatakan, sekiranya Islam itu ibarat buku, tak, maka isinya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kulitnya adalah sirah nabawiyah, sirah para Nabi, para Rasul. Nak kata pentingnya kita ni belajar sirah Nabi. Dengan belajar sirah Nabi inilah, kan, mendekatkan kita juga kepada jalan perjuangan Nabi SAW. Kita baca sirah Nabi kan macam mana Nabi berdakwah. Mula-mula dakwah secara dengan kaum terdekat, kemudian pergi kepada masyarakat yang luas, kemudian pergi kepada dunia dan sebagainya. Mula dengan kaum terdekat dulu tuan-tuan, kan, dakwah secara rahsia. Itu peringkat-peringkat. Sebab tu kita sebut hidup kita ni, tujuan kehidupan kita ni ada 3 yang saya boleh simpulkan sebagai penutup pada malam ni lah. Okay? Yang pertama, tujuan kita dihidupkan untuk apa tuan-tuan? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, untuk menyembah Allah, menjadi hamba kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, kita solat dan sebagainya. Bahkan bukan ibadah yang wajib 5 tu saja, tidak. Tetapi apa tuan-tuan? Apa yang kita buat? Kalau kita niat kerana Allah, kita niat nak buat baik, itu dikira sebagai ibadah. Contoh sebagai contoh, kita jalan kaki kan, daripada rumah ke masjid. Kan? Tuan-tuan rasa jalan kaki tu dapat pahala tak? Dapat tuan-tuan, insya-Allah. Sebab apa? Kita niat yang benda yang baik. Kita nak solat, kita mandi, nak bersih tubuh badan, benda yang baik, dapat pahala. Kan? Okay, contoh. Yang kedua, tujuan kita diciptakan untuk apa tuan-tuan? Untuk menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu taala, berdakwah. Kita semua adalah khalifah, adalah pendakwah. Kan? Sebaik-baik dakwah adalah apa? Apa sebaik-baik dakwah? Kan, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kan? Man qala la ilaha illallah, siapa kata mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia adalah bahwa da'i, dia adalah pendakwah. Macam Nabi. Kan? Nabi berdakwah tuan-tuan, mengembangkan agama Islam. Kita begitu juga.
Tak, mengembangkan agama kita supaya lagi ramai yang masuk Islam dan sebagainya lah. Tujuan ketiga tuan-tuan adalah untuk melaksanakan amanah, antu'addul amanati ila ahliha. Tak, kita ni banyak amanah dalam kehidupan kita. Okey, yang pertama amanah kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, contohnya kan. Sebagai seorang, banyak lagi lah kan amanah kita yang perlu kita laksanakan. Tak, yang mana akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada satu masa kelak. Jadi itulah, nak katanya hari ini penting kita belajar sirah Nabi. Tak, kita tahu bagaimana perjalanan hidup Nabi ni supaya menambahkan semangat kita, menambahkan kefahaman kita kan terhadap agama kita sendirilah. Dan kita faham jalan dakwah Nabi. Kan kita faham Nabi-Nabi dulu semua berdakwah dan mengajak kaumnya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bagaimana Nabi Nuh berdakwah berapa ratus tahun tuan-tuan, hampir 1000 tahun. Yang masuk, yang ikut, yang beriman pada Allah tak sampai 100 orang pun. Kecekalan Rasul, Nabi-Nabi Allah ini berdakwah kan bahawa kita juga adalah khalifah yang kena berdakwah, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf, nahi munkar yang kita kena laksanakan dalam kehidupan kita lah, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar tu sajalah kot, insya-Allah pada malam ni sedikit ramai orang kita murajaah ataupun ulang kaji lah untuk kita bersama. Harapnya sampailah kepada kita bersama-sama, insya-Allah. Sampai kepada kita dan kita dapat sampaikan juga ataupun amalkan juga dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sampaikan kepada orang lain juga. Itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Jadi yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu daripada kelemahan diri sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar saja pada malam ni, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.